Kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Mencari timba si anak dara, di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Jamal dan rakan seperjuangan. Saya Nurul Huda binti San bernombor matrik 151794 bersama seorang lagi ahli kumpulan saya iaitu Luqman Hakim bin Makrani bernombor matrik 151401 telah diberi tugasan untuk melaksanakan satu pembentangan yang bertajuk Kemahiran Seindaksi. Mari kita mulakan dengan pengenalan tentang kemahiran seindaksi. Umum ketahui bahawa pengajaran mikro merupakan satu teknik pengajaran dalam masa antara 5 ke 10 minit bagi mengajar tentang kemahiran kepada murid. Tujuannya adalah untuk membina kemahiran guru yang berkaitan dengan beberapa aktiviti pengajaran ketika berada di bilik darjah. Jadi, antara kemahiran yang perlu diterapkan oleh guru dalam melaksanakan aktiviti pengajaran ialah set induksi, penyoalan dan sebagainya. Jadi, pembentangan ini akan menerangkan tentang apa itu kemahiran set induksi. Set induksi merupakan bahagian permulaan ataupun pendedahan awal yang digunakan oleh guru dalam masa yang ringkas dan singkat. Tujuannya adalah untuk menarik minat, mengugat perasaan ingin tahu pelajar, mengekalkan perhatian murid, menggerakkan struktur kognitif pelajar bagi menjana idea secara kritis dan kreatif berdasarkan pengalaman yang sedia ada dan seterusnya dapat mengaitkan set induksi tersebut dengan proses pengajaran yang akan dijalankan melalui pelbagai aktiviti seperti aktiviti nyanyian, aktiviti bercerita, bersoal jawab dan sebagainya. Menurut E. Ahmad 1997, beliau mendefinisikan set induksi sebagai suatu kemahiran yang berkaitan dengan cara untuk menyediakan pelajar bagi mengikuti sesuatu sesi pengajaran. Sementara itu, Mark Songseng 2001 pula mendefinisikan set induksi sebagai satu permulaan dalam sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran di mana tujuannya adalah untuk membina aliran fikiran serta menimbulkan minat murid supaya mereka memusatkan perhatian kepada isi pelajaran yang akan disampaikan oleh guru. Seterusnya, saya akan menerangkan beberapa objektif kemahiran tentang set induksi ini. Objektif pertama ialah set induksi ini dilakukan adalah untuk menarik perhatian pelajar terhadap aktiviti yang akan dilaksanakan. Seterusnya, ianya juga dapat membina aliran fikiran murid supaya mereka lebih bersedia mempelajari sesuatu yang berkaitan. Yang ketiga pula ialah dapat memotivasikan murid supaya sentiasa bersedia bagi memulakan pembelajaran. Selain itu, objektif yang keempat ialah dapat mengaitkan pengetahuan ataupun pengalaman murid yang lalu dengan isi pelajaran yang baru yang akan disampaikan. Dan yang terakhir ialah dapat membantu murid mengikuti setiap pelajaran dengan lebih mudah dan lebih bermakna. Terima kasih kepada rakan pembentang. Saya Luqman Hakim bin Makrani, pemegang matrik nombor 151401 akan menyambung pembentangan kami dengan menerangkan berkaitan komponen-komponen set induksi. Mengikut slide tersebut, kami telah menyenaraikan 5 komponen iaitu menarik perhatian, meningkatkan motivasi, membuat berkaitan, menstruktur dan kesesuaian. Pertama sekali kita akan lihat tentang komponen menarik perhatian terlebih dahulu. Bagi mencapai komponen ini, yang pertama, guru boleh menggunakan nada suara yang sesuai. Oleh itu, guru perlu menjaga intonasi dan cuba untuk menyesuaikannya mengikut situasi dan perasaan yang ingin disampaikan kepada murid agar dapat menghidupkan situasi pembelajaran yang lebih menarik. Misalnya, sekiranya guru ingin menggunakan teknik bercerita, hal ini perlu diperhatikan agar murid lebih tertarik dan tidak mudah bosan. Selain itu, guru juga boleh menggunakan bahan bantu mengajar yang sesuai untuk menarik perhatian pelajar. Misalnya, melalui video animasi, kotak misteri dan sebagainya.
Guru juga perlu menggunakan isyarat, gerakan dan kontak mata untuk menarik perhatian murid. Hal ini bagi memberikan keselesaan kepada murid dan menghilangkan rasa janggal berbanding apabila guru dilihat agak kaku dalam mengendalikan kelas. Dan akhir sekali, menjalankan aktiviti yang menarik. Aktiviti ini perlu dijalankan dengan cara yang kreatif dan memberikan kesan mengagumkan agar dapat mendorong minat pelajar untuk turut serta dalam permainan yang dilakukan. Komponen seterusnya ialah mewujudkan motivasi. Motivasi murid dapat diwujudkan dengan cara membangkitkan rasa ingin tahu murid. Oleh itu, set-industri yang digunakan perlu bersesuaian untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, teknik bercerita juga boleh digunakan. Guru boleh menceritakan peristiwa, situasi yang menarik dan sebaiknya hal ini berkaitan dengan topik yang akan dipelajari. Memaparkan aktiviti yang menarik juga boleh meningkatkan motivasi pelajar. Aktiviti yang memasukkan elemen persaingan dan aktiviti kumpulan merupakan antara aktiviti set industri yang dilihat berkesan dan sering digunakan dalam set industri yang baik. Dan akhir sekali, guru boleh memberikan soalan yang mencabar kepada murid. Cara ini dapat meningkatkan motivasi pelajar agar apabila mereka didorong untuk berfikir dan berusaha menyelesaikan, ditambah lagi dengan dorongan rasa ingin tahu yang berjaya diwujudkan. Prinsip yang ketiga ialah membuat perkaitan dengan menyatakan had tugas, menyatakan set soalan yang berkaitan dengan apa yang akan dipelajari, menyatakan cara-cara melaksanakan tugas dan menyatakan tugas, aktiviti ataupun projek, iaitu selepas sahaja guru mengaitkan dengan tajuk, guru perlu melakukan peraturan tentang pembelajaran yang berlangsung dengan menceritakan secara keseluruhan tentang tajuk dan aktiviti-aktiviti yang akan dilakukan bersesuaian dengan topik yang akan dipelajari. Baiklah, prinsip yang keempat ialah prinsip menstruktur. Prinsip ini bermaksud aktiviti yang akan dilaksanakan perlulah dirancang secara berstruktur, iaitu satu persatu mengikut langkah demi langkah yang betul. Dan prinsip yang terakhir iaitu prinsip yang kelima ialah kesesuaian. Apabila semua aktiviti telah dirancang, tiada masalah, maka guru akan mendapat jawapan bahawa aktiviti yang dilakukan itu telah pun berjaya. Maka ianya boleh dikatakan bahawa aktiviti seindaksi yang dilaksanakan kepada pelajar itu merupakan satu aktiviti yang sangat baik. Sekian sahaja pembentangan daripada saya. Pembentangan seterusnya akan disambung oleh Luqman Hakim bin Mat Rani. Dipersilakan. Seterusnya kita beralih kepada kelebihan atau lebih tepatnya kesan set industri. Baiklah, sekiranya objektif set industri seperti yang dijelaskan oleh rakan pembentang saya sebelum ini berjaya dicapai, maka antara kesan kemahiran yang dapat diperhatikan ialah yang pertama, meningkatkan motivasi murid. Hal ini kerana melalui aktiviti menarik yang dijalankan dalam kemahiran memulakan pembelajaran, murid akan berasa lebih teruja, cergas dan bersemangat untuk meneruskan sesi PDP. Hal ini dapat dikesan oleh guru apabila murid menunjukkan tanda bersedia terhadap pelajaran yang akan disampaikan. Malah, mereka juga akan bersungguh-sungguh menjalankan tugas dan aktiviti yang diberikan oleh guru. Seterusnya beralih pula kepada kesan kedua, iaitu memastikan kelancaran aktiviti pembelajaran. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila set industri berjaya mencapai objektif, para murid akan menumpukan sepenuh perhatian kepada pembelajaran. Selanjutnya, lalu sebarang gangguan yang tidak diperlukan dapat dielakkan. Begitu juga dengan masalah disiplin dalam kalangan murid dalam PDP yang menyebabkan guru sukar melakukan pengurusan kelas. Kesan seterusnya pula ialah mewujudkan aktiviti PDP dalam suasana yang lebih menyeronokkan. Dan hal ini kerana aktiviti dalam set industri yang menarik dan wujudnya komunikasi dua hala antara pelajar dengan guru dan pelajar dengan pelajar dapat memberikan rasa selesa kepada pelajar untuk terlibat lebih aktif sepanjang pelajaran. Dan kesan yang terakhir ialah murid dapat menggunakan pengetahuan lepasnya untuk membina konsep yang baru dengan lebih mudah dan bermakna.
Kesimpulannya, set induksi merupakan sebahagian daripada kemahiran pengajaran mikro yang penting untuk dimiliki oleh pendidik. Untuk menjadi pendidik yang baik, guru perlu menangkap perhatian pelajar. Oleh itu, hal ini perlu dilakukan sejak awal memulakan pembelajaran. Kemahiran ini menuntut guru untuk menggunakan daya kreativiti yang tinggi dalam menghasilkan suatu aktiviti yang benar-benar berkesan dalam menangkap hati murid untuk sepanjang proses PDP berlangsung. Selain itu, set induksi juga memerlukan persediaan awal untuk para guru menyediakan rancangan atau strategi yang diperlukan bagi memastikan kelancarannya. Oleh itu, saya percaya bahawa kemahiran set induksi merupakan kemahiran yang perlu dikuasai oleh setiap bakal guru bagi memastikan bakal muridnya mendapat manfaat. Sekian sahaja pembincangan dari kami. Sekian, terima kasih.